Yang nombor. Okey. Okey. Okey, tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cubaan 1, 2, 3. Wahid, isnin, salasa. Okey. Tes, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanik ada tadi? Meh. Ustaz Hanik. Ya, Prof Nik. Prof. Ada tadi? Saya adakan Waidik Suki dengan Ismail. Dia ada datang. Saya lihat. Cek, cek. Tes, tes. Tes, tes. Cek, cek, cek. Tes. Bismillah, bismillah. Tes. Tes. Sound check, 1, 2. Prof. Meh. Prof. Prof. Kalau tidak saya mari awal-awal lagi pasang. Dia macam ni kan? Bila masuk dia macam ni Yang kan? ni tak ada. Dia pada PU. Yang ni pun pada PU. Tahu saya tengok mana kiri mana kanan ni. Dia macam ni kan? Oh, nampak dah. Oh, tak ni pusing-pusing. Sepatutnya macam ni. Tapi bila saya pakai tu Tes. tak ada tak boleh. Ada tu. Saya tak ada apa-apa maklumat. Dia betul-betul saya pusing. Tak belakang. Okey. Ustazah, saya minta maaf. Saya sarungkan untuk Ustazah ya sekejap.
Terima kasih. Center. Ustazah keluar dulu. Masuk kat mana? Tunjuk. Dahulu lain, sekarang lain. Itu kata yang boleh diungkap bila bercerita tentang perjalanan 75 tahun RTM sebagai teman setia rakyat Malaysia. Baik di radio, di layar TV maupun disambung siar di media sosial, segalanya dihebarkan dengan telus. Sebagai perintis kepada dunia penyiaran negara, Radio Televisyen Malaysia cukup matang menyantuni minda masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu berkaitan dengan Forum Perdana Ehwal Islam. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razali bin Abi Malik, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir, Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan juga Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan. Seterusnya, 3 ahli panel yang dijemput khas pada malam ini, dan juga hadirin dan hadirat yang berada pada dalam rumah Allah di Masjid Negeri Sembilan Darul Khusus, dan seterusnya para penonton dan para pendengar melalui Negeri FM serta Negeri FM Official, dan juga hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini merupakan ulang tahun RTM yang ke-75. Dan tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, malam ini bersiaran langsung berterusan kepada seluruh 14 lokasi yang bersama-sama dengan Forum Perdana Ehwal Islam pada hari ini, yang berkait rapat dengan 75 panel yang terlibat dengan moderator dan juga panel, dan seterusnya mereka akan kita bersiaran selama 75 minit dalam forum kita hari ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, kita telah menjemput 3 panel yang terbaik. Yang pertamanya, yang berbahagia Datuk Muhammad Zaidi Beramli, Pengarah Jabatan Ahli Agama Islam Negeri Sembilan. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seterusnya, panel kita yang kedua, Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Saleh, merupakan Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan diikuti kepada yang di hujung, kita sedia maklum, PU Razi
dan nama beliau adalah Muhammad Fakhur Razi bin Muhammad Hanafi. Apa khabar Piu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita telah berkenalan dengan 3 panel kita pada malam ini. Dan saya tidak bersorangan, saya bersama dengan pengacara yang kita tidak asing di Negeri Sembilan, iaitu Saudara Amir Ashraf. Silakan Amir. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tengku Nur Iftah. Baiklah para penonton, hadirin dan juga para pendengar Negeri FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Forum perdana pada malam ini bukan sahaja kita dapat ikuti secara ke udara melalui 3 frekuensi utama Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7, tapi anda semua juga boleh dapat mengikuti dan juga saksikan forum perdana Ehwal Islam pada malam ini secara langsung di Facebook page Negeri FM Official. Jadi kepada anda semua para penonton dan juga para pendengar Negeri FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anda semua boleh mengajukan soalan ataupun dan juga mengajukan soalan kepada para panelis kita pada hari ini menerusi Facebook page live kami di Negeri FM Official dengan meletakkan soalan di bahagian ruangan komen di bawah Facebook live Negeri FM Official pada malam ini. Bertepatan juga dengan kita punya tema pada malam ini Ustaz Tengku kan? Ya, saya Iaitu berkaitan dengan evolusi dakwah, yang mana kita dapat lihat bahawa sekarang ni ilmu kita dapat mencapai ataupun mendapat capaian bukan sahaja dengan sahaja kita bertalaki seperti sebelum ini, tetapi kita juga boleh dapat menimba ilmu dan juga mendapatkan pengetahuan menerusi alam maya, seperti mana tajuk kita pada malam ini, iaitu like dakwah share ilmu. Ya Saudara Amir, satu tajuk yang amat hebat yang saya rasakan insyaAllah 3 ahli panel yang kita jemput pada malam ini akan kongsi dengan kita, para pendengar dan juga para penonton Negeri FM pada malam ini insyaAllah Saudara Amir. Ya betul. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk like juga live kita pada malam ini dan juga share kan juga live pada malam ini kepada rakan-rakan dan juga para pendengar serta para penonton yang berada di rumah. Kerana apa? Dengan kita berkongsikan ilmu dan juga kita kongsikan live pada malam ini, mungkin dapat memberikan manfaat kepada orang yang mungkin tak dapat hadir pada malam ini insya-Allah. Jadi kepada para pendengar Negeri FM yang sedang mendengar kami menerusi gelombang di Negeri FM Official dan juga di siaran radio Negeri FM, jangan lupa untuk sama-sama juga ikuti dan juga saksikan di Facebook page Negeri FM Official. Jadi Ustaz Tengku, pada malam ni tajuk yang kita bakal bincangkan sangat hebat dan juga sangat dekat dengan masyarakat dan juga netizen, Ya, Ustaz kan? dengan netizen dan juga remaja dan belia hari inilah. Sebab Ya, betul, kita Ustaz. tahu sekarang ni semua secara online Ya, dan betul. secara maya, dan insyaAllah kita punya perkongsian pada malam ini akan memberi satu impak yang terbaik kepada para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan juga kepada anda semua, pastikan orang kata tu jangan sahaja mendengar, tapi kalau boleh catat sekali lah. Kan kita kongsikan juga melalui sekarang ni medium WhatsApp dan juga medium yang kita katakan Facebook, kita boleh kongsikan juga dan menyebarluaskan ilmu, bukan saja terhad kepada yang kita dapat dengar sahaja, tetapi dengan kita kongsikan, insya-Allah ilmu itu dapat dikembangluaskan kepada rakan-rakan kita. Jadi sementara tu, sebelum kita nak bincang lebih panjang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini Ustaz, jom sama-sama kita saksikan kapsul Forum Perdana Ehwal Islam khas sempena ulang tahun RTM ke-75 yang bertemakan evolusi dakwah. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Dilipat sekecil buku, dibentang seluas alam. Begitulah nilai jasa yang dizahirkan oleh Radio Television Malaysia atau RTM sejak 75 tahun yang lalu. Sebagai pelopor kepada penyiaran berteraskan Islam, RTM terus melangkah dan menyediakan kandungan dakwah melalui TV dan radio. JAKIM dan RTM bergabung menampilkan tokoh agamawan yang berautoriti dan persembahan kreatif demi menghasilkan sebuah santapan rohani semua generasi. Malah dengan teknologi yang dimiliki, ilmu berjaya disebar luas secara berhikmah, sehingga kuliah di madrasah dan khutbah di masjid negara boleh diikuti di ruang tamu rumah mahupun di hujung jari dengan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 125. Sebagaimana yang diterjemahkan oleh program Bicara Wara Forum Perdana Ehwal Islam. Biarpun hampir 4 dekad setia di TV1,
Tetapi hingga kini, sengatnya masih berbisa. Jumlah penonton tidak berubah. Sebaliknya, semakin bertambah sehingga Forum Perdana Ehwal Islam terus meniti di minda penonton, meniti zaman. Itulah wajah RTM setelah 75 tahun, kredibiliti menerbitkan program kerohanian terus dinanti-nantikan oleh khalayak, teman setia anda. Hadirin dan hadirat, para penonton dan juga para hadirin yang hadir pada hari ini, mari-mari kita bersama-sama dan seperti mana pengacara saya yang bersama dengan saya tadi ada maklum, kita bersama-sama menonton melalui FB Negeri FM Official dan juga bersama dengan siaran radio 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita meneruskan forum kita pada hari ini untuk soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama, yang berbahagia Datuk. Dan seperti mana yang berbahagia Datuk, kita sedia maklum, tajuk kita hari ini amat hebat, tema evolusi dakwah, light dakwah, share ilmu, yang berkaitan dengan suasana hari ini. Dan untuk maklumat kepada Datuk, apakah pandangan Datuk peranan penggiat media sosial dalam menyebarkan dakwah dengan norma baru ni secara online? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara moderator, rakan-rakan panel dan hadirin wal hadirat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita membicarakan topik semasa. Kalau zaman dulu orang belajar ni disuruh masjid, tuan-tuan, maka dia ada dia punya rehal dia. Ya, Datuk. Untuk guru pun kadang-kadang pegang rotan juga. Jadi kita masa tu bukan senang nak pergi surau, takut nak pergi surau. Sebab tu guru dalam meja melintang, soroban panjang, lepas tu dia punya cara tu kan. Tapi zaman tu alhamdulillah ramai yang lahir para ulama, orang-orang soleh, dan suasana kita ketika itu dalam praktis agama amat indah. Zaman sekarang ni atuk pun ada smartphone. Kalau zaman saya muda-muda, tuan, nenek saya pesan saya suruh beli gambi kat kedai. Ya. Lepas itu dalam tahun 90-an, tahun awal 2000, nenek kita pesan beli top up. Ya. Sekarang saya tak tahulah nenek sekarang ni pesan beli apa tak tahu. Sebab sekarang ni nenek dah tak pesan dengan kita. Dia semua Transfer account tu. transfer account COD. COD tu. Abang kali dia pesan gambi pun pakai dini internet banking juga. Jadi begitu juga dakwah. Kalau penggiat media sosial ini, dia tidak meletakkan media sosial itu sebagai satu platform untuk dia menyebarkan dakwah, maka kita duduk dalam kerugian. Dan tugas menyebarkan dakwah itu maktub dalam Quran. Allah sebut ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Para ulama ketika mengatakan bahawa serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah, bimbingan yang baik, dan juga mujadalah dengan cara yang ahsan. Hikmah para ulama menyebutkan ialah bila kita berdakwah, kita mementingkan kesan akhir. Itu kata hikmah. Kalau kita kata kalam hikmah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Zaman sekarang ni sagu pun orang tak faham dah. Tapi orang tu dulu, bila dia bagi kata-kata hikmah, sebenarnya dia melihat kesan akhir. Itu masuk hikmah. Jadi dalam dakwah, penggiat media sosial, dia kena faham apa kesan akhir daripada butiran-butiran ilmu yang disampaikan. Kadang-kadang tak semua perkara yang kita kena lontarkan dalam media sosial tu. Sebab kadang-kadang media sosial ni, tuan-tuan, masanya pendek. Saya pun tak pandai ni moderator, main sebut aja. Katanya ada TikTok sekarang ni. Tak tahulah Yu Razi ada TikTok tidak. Setakat ni tak nampak ni. Ya, TikTok tu per second je. Kan, jadi baru nak buka mulut dah habis dah. So, bila kita buat sesuatu penggiat media sosial dan dakwah ini, mereka kena hikmah. Kena pastikan apa kesan akhir daripada apa yang mereka sampaikan dalam platform tersebut. Kemudian dia kata wal mau'izatil hasanah. Bimbingan yang baik. Maka semua orang Islam sepatutnya jadi pendakwah, mereka tidak akan menggunakan media sosial untuk memberi bimbingan yang tidak baik. Mereka mesti beri bimbingan yang baik. Ya. Ajar orang baik.
bukan ajak orang jadi nakal. Zaman sekarang ini, tuan-tuan, dalam media sosial ni kalau disalahguna memang jadi nakal semua. Atuk pun nakal. Ya, macam saya jadi pengarah ni tuan, letih kena usik sebenarnya. Aduh, ya. Kita baru bincang tentang solat tarawih, dia dah bincang tentang sahur. Solat gaya tu. Baru nak bincang solat tarawih, dia dah bincang solat gaya. Maknanya tak duduk diam kita buatnya. Jadi ada yang nakal-nakal. Kemudian dalam ayat akhir tu dia kata wajadilhum billati ahsan. Yang ini yang saya tengok perdebatan netizen dalam media sosial. Kadang-kadang mereka berdebat, dia tidak pilih yang paling ahsan. Kalau kita guna kata ahsan bermakna kena pilih yang terbaik. Maknanya kita kena ada satu sumber, ada pelbagai sumber, dan kalau kita nak berdebat dalam media sosial tu, debatkan yang paling baik, bukan merapu macam tu. Begitu juga para pendakwah. Kadang-kadang bila kita melemparkan idea atau pandangan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat bukan dapat benda yang baik, bukan dapat benda yang terbaik, akhirnya masyarakat dapat benda yang terburuk. Elok-elok orang pakai pelitup muka, contoh zaman sekarang ni kan, akhir dia kata ini Yahudi pula dah. Dah payah balik saya tuan-tuan. Dah kita kena hantar penguasa agama balik pergi masjid surau apa semua. Jadi itu bukan sepatutnya kepada pendakwah. Maka oleh kerana itu, kalau kita letakkan diri kita sebagai orang Islam dan kita juga sebagai pendakwah, maka hendaklah kita menggunakan media sosial itu dengan sebaik mungkin. Dan saya ingat orang Islam boleh berperanan dengan baik dengan penggunaan media sosial yang banyak sehari ini. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Oleh kerana itulah sebagai pengguna kepada media sosial dalam dakwah, maka kita kena teliti itu betul. Saya rasa kalau kita bawa kepada nilai-nilai baik, tak salah kalau kita balik zaman dulu punya nilai. Sebab nilai ni dia tak berubah tuan-tuan. Yang berubah ni cara. Nilai tak ada berubah. Kalau tuan-tuan pergi nilai, maksud nilai 3 berubahlah. Tapi nilai maknanya dia tak berubah. Kalau orang dulu suka kecantikan, orang sekarang pun suka kecantikan. Kalau dulu orang suka sihat, zaman sekarang pun orang suka sihat. So tak ada apa yang berubah antara nilai. Maka mari kita sebarkan nilai-nilai yang baik sebagai pendakwah. Kita pastikan bahawa kita berkata kepada masyarakat khatibun nas ala qadri uqulihim. Berkata-katalah kamu dengan manusia dengan kadar akal mereka. Jangan tuan-tuan lambung masyarakat awam ni kan sampai di lambunca, sampai akhirnya bergaduh sesama kita dalam hal yang remeh-temeh. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbagi Datuk. Penyampaian yang hebat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya suka dengan huraian beliau, iaitu dengan hikmah. Dan ianya berkait rapat dengan surah An-Nahl ayat 125. Dan juga ini adalah satu perkara yang amat penting pada hari ini, kita menyampaikan dengan keadaan yang baik. Dan saya suka juga Datuk kata tadi kongsi zaman dulu suasana yang berbeza kan, hari ini dengan suasana yang berbeza. Jadi untuk persoalan yang seterusnya, saya ingin ajukan kepada Profesor Madya Doktor, yang mana Doktor, seperti mana Datuk tadi ada maklumkan bahawa dengan situasi sekarang kena sampai secara hikmah, secara ahsan itu tadi. Dan dari segi aspek yang saya sedia maklum, Doktor pun mahir dalam bab syariah dan undang-undang. Berkaitan dengan hari ini, input yang ramai masyarakat kita sedia maklum tentang maqasid syariah. Mungkin Profesor boleh kongsikan kepada para penonton dan juga para pendengar, berkaitan dengan medium hari ini, adakah ianya menepati maqasid syariah kita hari ini ataupun tidak, dan apakah yang perlu kita sampaikan. Yang sampaikan yang positif ke ataupun yang negatif. Mungkin Prof boleh kongsikan kepada para pendengar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innakal barul jawadul karim. Alhamdulillah, terima kasih berbahagia moderator Ustaz Tengku Nur Iftah Tengku Jamil, yang kita amat hormati ahli panel kita yang pertama yang berbahagia Datuk Muhammad Zaidi bin Ramli, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, yang saya kasihi sahabat panel saya juga Ustaz Fakhrul Razi bin Muhammad Hanafi, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menerusi, saya pun dah rasa lama dah tak bersengke. Ya, sebab
sebab di universiti pun kuliah kita semuanya secara atas talian dah setahun. Ya? Tapi atas talian itu tidak semestinya tidak bersemuka. Ya? Jadi insya-Allah menjawab persoalan kepada saya tadi, saya rasakan bahawa perlu kita memahami apa yang dimaksudkan dengan dakwah itu sebenarnya. Ya, sebagaimana yang Datuk huraikan tadi, cukup baik dalam kita memahami dakwah ataupun da'a dalam bahasa Arabnya yang merangkumi maksud kita mengajak, kita memanggil, kita menjemput, kita menyeru. Itu maknanya secara umum, ya. Menyeru apa belum tahu. Yep. Menjemput apa, memanggil apa, ya, ataupun kita apa orang kata kita suruh datang, ya, ke mana, ya, buat apa belum tentu. Tetapi kata Dr. Abdul Karim Zaidan, dakwah ialah apabila kita menyeru, mengajak, memanggil, menjemput orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Jadi kalau kita sebut perkataan dakwah, tidak ada dakwah yang negatif. Tidak ada dakwah yang salah, tidak ada dakwah yang tidak baik. Melainkan kita faham dakwah itu dalam bentuk panggil sahaja. Belum tahu panggil apa. Tapi kalau panggil, jemput, ajar untuk beriman, patuh kepada Allah, maka tidak ada yang negatif melalui apa saluran sekalipun. Ya, dan apa yang kita faham juga daripada surah An-Nahl ayat yang disebutkan oleh yang berbahagia Datuk juga tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang kita nak tahu macam mana nak dakwah. Ya, macam mana nak buat ni. Itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, seru, jemput, panggil kepada Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ini maknanya bijaksana. Kita tahu kita bercakap dengan siapa, kita kena gunakan bahasa yang bagaimana, mereka ini golongan apa. Jadi pengarah Jabatan Agama ada di sini, saya pun nak tahu kalau di Negeri Sembilan kebanyakan yang hadir ke masjid ini generasi apa, Datuk? X ke, Y ke, Z ke, Alpha ke, Baby Boomers? Sudahlah. Nampak daripada gaya ni baby boomers. Nampak gaya. Mari kita cek. Ya, berapa ramai Baby Boomers angkat tangan, tuan-tuan? Tak ada, Datuk, tak ada. Tak mari Baby Boomers malam ni. Generasi Z berapa orang? Seorang. Kita dua. Dua orang. Generasi Y berapa orang? Tak ada juga. Generasi Alpha, makhluk apa yang mari malam ni pun kita tak tahu. Jadi kalau yang disebut Datuk Baby Boomers tadi, tuan-tuan minta maaf. Baby Boomers lahirnya tahun 1946 sampai 1964. Itu Baby Boomers. Angkat tangan sekali lagi kalau ada. Ada. Baru ada. Tapi tak ramai. Kemungkinan X yang ramai. Yang lahir tahun 1965 sehingga 1980. Angkat tangan sikit kalau ada. Nampak Z ramai lagi daripada Baby Boomers. Di Negeri Sembilan, hak mari masjid, Datuk. Kalau Y lahirnya tahun 1995 sehingga tahun 1985 1981 hingga 1994. Angkat tangan. Pun nak sama ramai dengan Z, alhamdulillah. Kemudian generasi Z, tadi nak sama dengan X, ya. Generasi Z 1981 sehingga 2010. Angkat tangan sikit. Tak ramai. Jadi yang kita maklum sekarang dalam kita berforum malam ini, generasi yang menguasai audiens adalah generasi X dan Y, Masya Allah. Ya. Jadi X dan Y ini pesen mana orangnya? Mereka ini kalau generasi Z, ya, dia lahir dengan teknologi dah. Dia lahir dengan
tak perlu bersemuka, online aja semua. Masya Allah, macam mana kita nak hadapi. Jadi dakwah itu sampai atau tidak, yang penting yang Datuk sebut tadi sampai, dan kesan ataupun impaknya itulah yang utama. Jadi yang pertama sekali, bagaimana kita kena berhikmah, termasuk kita tahu siapa yang kita bercakap. Kemudian yang kedua, bil mau'izatil hasanah, iaitu dengan nasihat yang baik. Kalau tidak dengan nasihat yang baik pun dia tidak akan sampai. Kemudian yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdialog, berbahas. Pasal orang ni, pesen yang jenis bukan dengar saja, dia nak tanya banyak. Lepas itu kita cakap semua tak betul, dia nak tanya. Kalau kita cerita pasal sahur, dia nak pasal berbuka puasa. Ini yang kena jidal, kita kena berdialog, berbahas. Jadi mereka ini tetap kita kena santuni dengan baik, dengan bijaksana dan juga dengan penuh hikmah. Jadi balik kepada persoalan tadi, soal kita bersemuka atau tidak bersemuka itu hanya jalannya. Tetapi tiga perkara ini perlu kita selusuri supaya apa yang kita nak sampaikan itu boleh diterima. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof, perkongsian yang terbaik. Yang mana tadi Prof sebut tadi XYZ itu kan, saya hari ini baru tahu Prof. Kan XYZ tu, subhanallah. Dan untuk makluman Prof juga, mungkin mereka yang hadir ni XY ni, mereka menonton secara Facebook di Negeri FM. Ramai ni, beribu-ribu saya rasa yang menonton ni Prof. Dan insya-Allah mudah-mudahan, dan apa yang disampaikan oleh Prof, perkara yang lebih utama apa yang kita nak sampaikan, dan kita nak sampaikan tu dengan cara yang baik, dan kita nak berjidal itu pastikanlah yang positif. Sebab kita berbalik, Prof ada sebut tadi, bila ada sebut dengan seruan dakwah, dia tidak ada kaitan dengan negatif, dia ada kaitan dengan yang positif segalanya. Jadi untuk soalan yang seterusnya, kepada panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Piyu Razi. Saudara Piyu Razi, apa khabar okey hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Piyu, kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, beliau bukan sekadar Piyu, beliau juga adalah firm, pengamal undang-undang. Jadi pengamal undang-undang. Dan apa yang saya ingin tanyakan kepada Piyu, berkaitan dengan hari ini, ramai orang sebarkan maklumat-maklumat ataupun perkongsian-perkongsian, ada yang negatif, ada yang positif. Okay? Jadi yang kita nak kongsikan, ada tak dalam aspek undang-undang di negara kita dan di negeri kita ini berkaitan dengan bidang kuasa, mereka-mereka yang menyalahgunakan teknologi yang ada pada hari ini. Silakan Piyu. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Tengku, sahabat panel, Datuk Zaidi. Ini semua guru-guru saya ni, Datuk Zaidi, Profesor Dr. Nik Salida di USIM. Saya rasa kocik walaupun saya paling besar. Kan? Baik, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sampai ke saya je soalan-soalan yang susahlah nak jawab. Yang lain saya dengar senang je kupeh kan. Senang je nak menjawab tu, tapi sampai ke saya ni sebut pula pasal undang-undang. Tapi itu sebenarnya dalam Islam. Kerana kebebasan itu bukanlah mutlak. Kebebasan itu ada had sempadannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, tilka hududullah. Kesemuanya itu ada had sempadannya. Kerana apa? Kita tak boleh melebihi, melangkaui. Bila kita above the border, melampaui batas sempadan tersebut, maka ada di sana namanya hukuman. Sebab itu, bila kita sebut jabatan netizen ni, tuan-tuan, perempuan, mereka melontarkan segala apa yang mereka nak lontarkan. Lahar pun keluarlah, kata istilah zaman hari ini. Keluar semua. Kalau orang tu dihina daripada atas rambut sampai bawah kaki. Sampai rasa, ada CCTV ke kat rumah dia ni, kan? Tulis semua semacam-macam dan sebagainya, semahu-mahu. Kat situ dah ada satu kesalahan yang kita nak sebut pada malam ini. Baik. Datuk ada sebut tentang bagaimana ayat surah An-Nahl tadi memandu arah kita dan dikupah lagi oleh Prof Dr. Nik Salida. Dan saya nak tambah lagi, di Malaysia ini ada undang-undang berkaitan apa yang kita nak tulis, nak lontarkan melalui Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Boleh refer Akta 211 dan juga 233 yang memperuntukkan RM50,000 denda atau penjara tidak kurang daripada setahun ataupun kedua-duanya. Walaupun kata alah RM50,000 je, tak semesti sekono ni. Baik, tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian.
Akta ini kalau kita lihat ia sebagai panduan kepada semua pengguna-pengguna media sosial dan juga pengguna-pengguna teknologi. Maksudnya siapa yang ada Facebook, ada akaun media sosial, saya jawab dulu Tok Zaidi tadi tanya, ada tak TikTok? Setakat ni Tok, tak ada Tok. Setakat ni lah kan. Kasut nak buka akaun ni lepas ni kan. Kasut pasal apa? Datuk tahu tu pasal dia ada. Tok Zaidi ada. Tu dia check tak ada Piu Razi ni. Kan? Itu yang paling latest lah. Saya ingat TikTok ni sebagainya. Tak tahulah apa akan datang. Cuma kesannya ialah tuan-tuan dan puan, bila mana orang masuk gambar dia tanpa menutup aurat dan sebagainya, dia akan menjadi masalah bila berlaku kematian. Ada satu usaha yang telah dilakukan oleh NGO di mana mereka ini akan cuba memadam akaun-akaun yang orang ini telah meninggal dan dia kembali bertaubat. Ada usaha ni. Alhamdulillah. Jangan risau, laporkan je, hubungi mereka. Baik. Saya nak lihat begini. Orang bercakap, orang melontarkan pandangan, orang menulis apa saja yang dia mahu tanpa melihat kepada kesan perundangan. Hakikatnya benar, manusia yang melihat, kerana itu dipanggil sebagai penguatkuasaan. Tetapi dia akan berbalik kepada keimanan kita. Dalam banyak pendidikan yang diajar oleh Nabi SAW, sebagai contoh, bila mana sahabat ingin meriwayatkan hadis, maka Nabi SAW sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, man yaqul alayya lam akul, Nabi kata, siapa yang cakap yang aku tak cakap, yang disandarkan secara sengaja, maka ada kesan dia, itu tempat dia dalam neraka. Kerana itu apa yang kita lihat yang tidak sehatnya, netizen ini meluahkan rasa dalam media sosial dengan seolah-olah orang angkat dia dah jadi ustaz pula. Dia tu dah jadi ustaz, dia tulis ilmu agama, orang tak tahu dia ni siapa, tapi bila dia tulis macam tu, orang ingat dia ni ustaz ni. Sedangkan dia hanya like dan juga share. Itu yang tajuk malam ni. Kita bukan kata salah, tapi evolusi itu sebagaimana yang Prof. Nik Salidah sebut tadi, dia kena ada maqasid dia, dia kena ada peraturan dia. Kerana itu jangan buat benda yang salah. Undang-undang dah ada. Baik. Kalau kita cakap dalam bab agama lah, kalau kita merujuk kepada enakmen jenayah syariah Seksyen 53 yang memperuntukkan kesalahan bagi mereka yang mengajar agama tanpa tauliah. Jadi ini tidaklah dikaji semula sama ada ia bersifat lokaliti, maksudnya di satu kawasan, ataupun orang tu kat mana-mana, asal dia ada akaun Facebook, dia kat Amerika ke apa, dia boleh bercakap, sedangkan dia tak ada authority untuk bercakap, tak ada tauliah tersebut. Tu pentingnya tauliah. Maka insya-Allah dalam pusingan yang lain tu akan saya kupas lagi. Baru nak panas dah ada suruh berhenti kan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Piu. InsyaAllah Piu, lepas ni boleh huraikan lagi. Sebab Piu dia, bila orang bidang undang-undang ni, dia suka huraikan perkara yang pertamanya mengikut akta yang ada. Dan kemudian ada kaitan dengan enakmen jenayah syariah kita yang peringkat Negeri Sembilan khususnya. Dan yang paling penting para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita kena kenal lah siapa yang menyampaikan ilmu ataupun dakwah yang tersebar secara maya hari ini. Dan seterusnya saya tidak bersorangan, saya ingin bersama dengan, mari kita sama-sama para penonton dan pendengar bersama dengan saudara Amir Ashraf. Baik, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Tengku Nur Iftah. Baiklah Ustaz, orang kata pada malam ni kita bukan saja berkongsi ilmu ni di dalam kalau sekarang anda boleh dengar secara ke udara menerusi platform Negeri FM. Kita juga bersama langsung di Facebook page Negeri FM Official. Dan setakat yang saya dapat tahu tadi Ustaz, Ya saya. dah 67,000 tengok Ustaz. Wih, Masya Allah, Subhanallah. Nampak yang ada sekarang ni yang terpampang ni ada 64 orang. Alhamdulillah, insyaAllah bila di-sharekan lagi, maka akan lebih meningkat orang kata tu ilmu yang akan dikongsikan kepada orang ramai, insyaAllah. Baik, saya nak kupas, bukan nak kupas lah, orang kata nak ambil serba sikit dan juga mengambil soalan yang telah pun diajukan oleh netizen ataupun masyarakat yang penonton-penonton sedang menonton di Facebook page Negeri FM Official. Jom kita tengok sekejap ya. Okey, ada satu soalan ni yang mana saya melihat bahawa sangat menarik hati, yang mana soalannya berbunyi daripada Azrul Asari. Katanya sekarang banyak isu yang berkait dengan selebriti ataupun orang yang terkenal di media sosial
macam mana pendakwah nak react ataupun bertindak balaslah dengan perkara tersebut, terutama berkaitan isu agama. Dan saya kira mungkin soalan ini sesuai untuk saya ajukan kepada yang berbahagia Prof untuk jawab soalan. Mungkin Prof boleh kongsikan kepada kami. Silakan. Terima kasih. Saya ingat nak ikut turutan. Jadi Datuk dulu tak apalah. Dia boleh Prof. Okay. Yang pertamanya ialah saya faham situasi yang berlaku memang itu satu perkara yang biasa dalam dunia media sosial hari ini ya. Sama ada selebriti ataupun bukan selebriti, tapi kalau dia dah dikenali di dalam media sosial maka dia menjadi satu objek tumpuan. Jadi bila mana mereka ini melakukan kesilapan, apa jua kesilapan? Ya, yang perlu dilakukan oleh orang yang ingin menyeru mereka supaya kembali taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah nasihat. Ya, sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang ad-dinun nasihah, ya, agama itu adalah nasihat. Maka ditanya, qulna liman, kepada siapa agama itu nasihat? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, jadi banyak perkara yang perlu kita faham tentang nasihat ini. Kalaulah saya boleh bawa contoh ya, perkataan nasihat itu dalam dua situasi yang berbeza, dua makna yang berbeza kalau kita fahami. Yang pertamanya ialah ada satu ayat mengatakan ya, kalau dalam perbualan biasa, nasoha ar-rajulu thawbahu. Seorang lelaki menjahit baju ataupun menjahit pakaian. Jadi nasihat dalam ayat ini bermakna menjahit. Macam mana pula nasihat jadi menjahit? Maknanya membetulkan. Ya, yang koyak, yang rosak dikembalikan ke dalam tempat yang asal. Itulah nasihat. Kemudian ada satu lagi ayat yang lain katanya nasahtu al-asal. Perah madu. Madu tu dah memang bentuknya bersifat cecair, dah nampak jernih, dah tak ada apa kotoran, tapi nak perah lagi. Jadi nasihat ini adalah sesuatu yang buat dengan hati-hati, ya, dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas. Jadi kalaulah nasihat itu kepada orang yang bersifat terbuka, kita boleh lakukan secara terbuka tanpa mengaibkan, ya, dan juga impaknya dirasai, maka teruskan. Tapi kalau kita rasa ada situasi yang ini kalau tegur depan-depan jadi malu, maka kita tidak boleh lakukan begitu, disebabkan oleh sifat nasihat itu mesti dengan kebijaksanaan mengambil kira keadaan dan juga situasi, ya, supaya kita tidak menyebabkan keadaannya makin buruk, makin parah dan makin marah. Yang penting ialah ia dapat dibetulkan semula apa yang tidak betul itu, insya-Allah. Dan juga nasihat ni kita kena ingat, bila kita beri nasihat pada orang, yang kita mahu ialah lebih daripada itu, kita ingin menasihati diri kita sendiri. Ya, kalau kita bersifat nak bagi tahu orang aja berubah jadi baik tanpa kita kembalikan nasihat itu pada diri sendiri, kita susah mencari keikhlasan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor. Yang mana kita dapat lihat seperti tadi yang saya dapat ambil, iaitu berkaitan dengan ad-dinu nasihat. Yang mana ad-dinu nasihat adalah satu, orang kata itu, nasihat untuk kita supaya kita sentiasa berjaga-jaga dan juga menjaga lidah kita dalam apa sahaja untuk kita bercakap, tidak kira di media sosial maupun di mana-mana sahaja. Jadi saya kira Ustaz, pada hari ini, jadi kepada anda semua para pendengar dan juga penonton di Facebook page Negeri FM Official, sekiranya ada lagi soalan yang ingin anda ajukan, boleh terus hantarkan ke bahagian ruangan komen live Facebook page Negeri FM Official. Jadi saya kira banyak lagi yang ingin digupaskan, mungkin ada banyak lagi yang perlu kita tahu dan juga kita cedok pada malam ni Ustaz Tengku, kan? Jadi insya-Allah saya serahkan semula kepada Al-Fadhil Ustaz Tengku. Silakan Ustaz. Terima kasih Saudara Amir. Saya suka bila Saudara Amir sebut ad-dinun nasihat. Subhanallah Saudara Amir. Kita kan generasi Y dan Z ni kan. Kalau pandai sebut macam ni, alhamdulillah Saudara Amir. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, untuk makluman juga, untuk makluman para hadirin yang dirahmati, walaupun kita dalam bersiaran di Masjid Negeri Sembilan Darul Khusus, dalam masa-masa yang tertentu kita crossover juga dengan peringkat pusat di Angkasa Puri ya Saudara Amir, ya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita hari ini dapat yang terbaik yang kita nak cuba mengatasi dan bersama-sama dengan generasi X, Y dan Z ni secara maya hari ini, insya-Allah. Dan seterusnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala. Hari ini kita masuk pula kepada pusingan yang kedua, dan saya berbalik kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Zaidi bin Ramli, yang mana Datuk dalam pusingan kedua ni
ramai para masyarakat dia bertanggapan bahawa kerja dakwah ni asatizah. Para ustaz, para syekh, para habaib, ya, para yang orang yang berkelulusan agama. Padahal hari ini seperti mana yang Piu Razi pun ada sebut tadi, ada di kalangan mereka dia bukan asatizah tetapi mereka mampu untuk menyebarkan like dan share. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada para pendengar dan penonton, insya-Allah. Ya, muslimat dirahmati Allah Taala sekalian. Ialah usaha dakwah ni, kalau kita bercakap tentang dakwah, biasanya orang faham akan baca Al-Quran, akan baca hadis, ya. Dan akhirnya ramailah yang tak berdakwah. Ustaz je lah nampaknya baca Quran, kan? Prof baca Quran, Piu Razi baca Quran, yang lain diam, tak buat kerja dakwah. Sebenarnya kerja dakwah ni banyak, tuan-tuan. Dia bukan saja bil maqal, bukan dengan saya cakap aja, begitu juga dengan bil hal, dengan cara melakukannya. Program-program kebajikan ini tuan-tuan boleh dilakukan oleh ramai orang. Cuma penggiat-penggiat media sosial ni sepatutnya kita jangan intisyar fahisyah. Jangan sebarkan benda yang buruk. Kita jangan sebarkan yang aib. Kita seronok sebar yang aib ni sebab bila orang ramai like kita, mungkin kena bayar. Katanya lah, saya tak tahu. Kalau tak kita berhenti je, kita menjadi YouTuber. 70,000, 80,000 katanya. Agaknya Prof ada kot? Tak ada. Tak ada? Maknanya memang sah generasi X. Ya? Jadi kadang-kadang banyak perkara-perkara baik berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang ada orang rakam dengan apa, dia punya dashboard punya kamera kan. Ada yang baik-baik, maka dia akan tayangkan. Saya tengok ada contohnya, ada yang mengedarkan makanan tu, malah nak sebut company dia lah, kan. Macam-macam Grab sekarang ni ada makanan. Kadang-kadang dia rakam, ada orang buat baik kan. Ada dulu saya tengok dalam YouTube tu kan, motor tolong bomba lalu. Kebetulan saya datang sini tadi ada bomba lalu. Wah, saya nak jadi macam tu tak boleh, mengejar masa. Kalau tak tadi boleh keluar YouTube dekat ni. Jadi perkara-perkara macam tu sebenarnya dia membuka ruang kepada semua orang untuk melakukan dakwah. Dia dakwah ni bukan kita bercakap tentang Al-Quran saja, bukan bercakap tentang hadis saja, dan of course benda tu kan ada. Tetapi sebagai umat Islam yang menyintai kebaikan, kita sebarkan yang baik-baik. Cerita-cerita baik-baik. Insya-Allah, kalau kita menyebarkan yang baik-baik, kita tunjuk orang muda membersihkan masjid, orang muda menolong orang tua, dia akan membentuk budaya. Tuan-tuan kan? Hari ni kita tengok, tapi kalau dah hari-hari beli kain dalam apa media sosial, akhirnya masyarakat kita beli kain je lah kerja dia. Tak adalah kerja lain. Cuba kita tengok orang rumah itu sekarang. Kan orang lelaki lain ni belinya. Orang perempuan contoh ni kan, marah orang perempuan kat saya ni. Memang kejap kain lain kan. Sebab apa? Dah kawan aja ni. Jual kain ni. Kan? Jadi itulah. Jadi banyak lagi benda-benda lain. Tuan-tuan semua sekian boleh. Sekarang ni pandai dah. Atuk-atuk pun dah pandai dah like and share ni. Kadang-kadang atuk lebih banyak dia punya followers daripada cucu. Jadi kita boleh. Tetapi hendaklah kita sebagai orang kata yang menggunakan media sosial ni melihat dulu, mengkaji dulu. Janganlah masuk je, orang panggil apa? Inbox. Macam pandai Piu Razi nampak. Bila masuk dalam inbox kita tak lengah lagi buka, terus kita viral kan. Tak semestinya begitu. Kita kena tengok dulu. Yang kita sebutkan tadi sebagai, mestilah kita tahu kesan akhir perbuatan kita itu. Kadang-kadang contohnya kita buat kebajikan, dan kita berlebih-lebihan dalam mempersembahkan kebajikan kita. Kadang-kadang menafikan kerja kebajikan orang lain. Dah jadi tomah pula tuan-tuan, orang lain dah masak pula orang tu kena kerja kan. Macam tu. Sebab itu tuan-tuan, dalam apa hal sekalipun, yang paling penting adalah kebijaksanaan itu. Memang kita nak bagi contoh ke orang. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab contohnya Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari contohnya, dia kata orang yang mengaku dirinya tawaduk, sebenarnya orang tu takabur. Saya ni tawaduk ni, maknanya orang lain tu tak tawaduk. Dia kata Ibnu Athaillah, orang yang mengaku dirinya tawaduk, sebenarnya dia takabur. Sebab tu kalau kita ni contoh nak nunjuk-nunjuk sangat kita buat baik ni, tuan-tuan,
Kadang-kadang kita rasa orang lain buat tak baik. Sebab tu kita kena baik-baik, hati-hati, mempersembahkan, menyunting, ya, upload dan sebagainya ke dalam kita punya platform sosial media kita. Ya. Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya memang harap ya, supaya semua orang Islam menggunakan media sosial ini. Banyak benda kita boleh buat tuan-tuan. Saya contohnya di Jabatan Hal Agama Islam, kalau dulu kelas takmir kita 30 orang, kan, 40 orang. Baru-baru ni apabila ada sahabat saya di Jabatan Kesihatan membincangkan tentang penggunaan gadget kepada masalah kesihatan, 1000 orang dengar. Kalau dulu Prof kan, kalau kita nak 1000 ni hotel macam mana kita nak buat? Kan? Hotel macam mana kita nak sewa tu? Sekarang ni 1000 orang tu, ada separuh tu tangan mereka pun ada. Macam malam ni, tuan-tuan ingat saya tak ada peminat Amerika? Ada. Ada tuan-tuan peminat Amerika ni. Maknanya hari ni kalau kita ambil kesempatan yang betul, dan kita orang Islam mengambil tanggungjawab bersama untuk menyebarkan yang baik-baik, insya-Allah terbentuk suasana yang baik. Betul kan? Terbentuk suasana baik. Kalau orang bercakap tentang yang tak baik, saya rasa ada keadaan kita tak perlu menjawab apa-apa pun. Tarkul jawab lil jahil jawab. Itu kaedah dia. Meninggalkan jawapan kepada orang jahil itu jawapan. Kan kalau dia tanya apa hukum makan gebung apa buluh, tak payah jawab soalan tu. Buang masa. Kan apa hukum makan khinzir? Tak payah jawab lah. Kata orang ni 9 bangang bona dah tu. Kan. Jadi kadang-kadang tu tuan-tuan, kita tengok para ulama dia tak react sangat tuan-tuan. Kalau dia react lebih nanti dia jadi lain pula. Jadi dia akan tinggalkan reaction tu, ditinggal dulu. Dia ambil masa tenang sikit kemudian baru dia jawab satu persatu. Tuan-tuan jangan anggap para ulama tidak proaktif, sebab kita ni dibimbing supaya menyejukkan keadaan. Sebab tu tuan-tuan tengok selamat ya. Contohnya SOP ni kan, kita lambat jawab. Kan? Kalau kita cepat jawab kan, jawab lagi, lama keluar cerita bubur lambu. Ada banyak cerita dia. Lama-lama tuan-tuan maibak balik pandemik kita ni. Wallahu alam. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Bila Datuk tadi di hujung tadi ada sebut tentang pandemik kan. Sama-samalah para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sentiasalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya wabak kita di negeri kita khususnya dan di negara kita dia amnya, semoga dia dalam keadaan penurunan yang baik Datuk, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang berbahagia Datuk ada sebut tadi, kita kena bukan sekadar asatizah dia. Maka semua yang hadir hari ini juga, contohnya orang yang punya food grab lah contohnya, dengan food panda, mereka pun ada juga kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Yang paling penting, kita jaga MAHMUDAH, mahmudah tu. Jadi ni maknanya mahmudah itu perkara-perkara yang baik, insya-Allah kita pun di antara golongan orang yang sebar dakwah secara yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jangan lupa share dan like Negeri FM Official pada hari ini, dan kita sebar-sebarkan melalui status WhatsApp kita, Instagram kita, Facebook kita, dan apa-apa juga media yang kita wajar kongsikan. Kerana apa? Setakat hari ini Radio Television Malaysia dia akan menyebarkan dan menyampaikan benda yang tepat dan benar sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kepada Profesor Madya, tadi Prof dia memang ada 2 posingan. Kemudian Saudara Amir akan dapatkan soalan daripada Facebook. Jadi Prof lah yang kono soalan tu. Tak apa. Nanti akan datang saya suruh Saudara Amir bagi pada yang lain pula panel, insya-Allah. Untuk posingan yang kedua ni Prof, kita tahu dalam suasana hari ini orang menuntut ilmu, dan cara menuntut ilmu sekarang tidak bersemuka, dan juga Prof pun adalah di antara bekas penuntut ilmu, dan juga sekarang dah jadi penyampai ilmu kepada masyarakat dan juga para pelajar. Yang hari ini dengan norma baru ni, bagaimana pandangan Prof untuk kita mengatasi isu-isu yang negatif dan kita nak pastikan mereka ni dapat yang positif. Yang lebih-lebih lagi ni dari segi bab tauhid kita lah, dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah ni. Kita risau kerana apa? Ramai di antara mereka yang akan sebarkan yang fahaman yang salah yang kita risaukan. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, pengalaman setahun mengajar, ya, dan sebenarnya saya pun masih belajar Ustaz, bukan bekas, masih lagi belajar. Ya, memang terasa satu kelainan yang tidak menyeronokkan pun sebenarnya. Ya, kalau kita lihat kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah,
Para salaf dahulu jika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka perhatikan dahulu bagaimana akidahnya, solatnya, akhlaknya, baru diambil ilmu daripadanya. Jadi nak tak nak kita kena kenal guru kita tu siapa. Ya, sebab kita nak tengok akidah dia ni macam mana, ya, solat dia ni macam mana dia jaga, kemudian akhlak dia tu macam mana. Jangan tak tahu tuan-tuan, kalau di universiti pun pensyarah-pensyarah dinilai oleh pelajar di hujung semester. Bila pensyarah ini mengajar, ada atau tidak ditunjukkan contoh yang baik sebab tu mengajar. Kena nilai. Pelajar bagi markah. Kita bagi markah kat dia, masa periksa dia bagi kita markah juga. Ya, kemudian tak cukup dengan itu, bagaimana pensyarah ini memasukkan elemen nasihat dalam mata pelajaran walaupun matematik. Macam mana mengajar matematik tetapi elemen nasihat. Kalau di USIM contohnya integrasi nakli dan akli, lagi parah. Kalau tak tahu macam mana nak gabungkan ilmu wahyu dengan ilmu yang kita fikir ini, kosonglah markah. Jadi inilah contoh yang saya nak katakan bahawa perlunya kita berhati-hati mencari guru. Jadi sebab itu kalau moderator tanyakan tadi, ya, dalam keadaan kita boleh mencari ilmu dengan apa jua cara di alam maya itu, boleh, itu satu bonus bagi kita. Kalau dulu tak tengok Forum Perdana Awal Islam, tak ada lah rancangan agama. Ya, betul lah Datuk, ya? Masa kita kecil-kecil dulu kan. Tapi saya muda lagi. Masa tu tak ada cerita lain lah. Tapi hari ni nak cari kartun payah. Ya, buka hak tu agama, hak ni agama, yang tu agama, radio pun agama, mana nak cari kartun ni. Ya, tetapi kalau orang tak nak juga, mudah macam mana pun. Ya. Jadi di situ, kalaulah kita nak cari dengan cara yang lebih mudah, secara atas taliannya carilah. Tetapi pilihlah siapa gurunya. Kemudian kata Imam Malik, ilmu tak boleh diambil daripada 4 orang ini. Yang pertama kata Imam Malik, orang yang bodoh yang ternyata bodohnya. Macam mana saya nak hurai hak ni tak tahulah, P.U. Razi. Dia bodoh ternyata bodohnya. Jadi semua orang tahu, tak payah cakap. Ya, itu contoh. Kemudian yang kedua iaitu ahlul bid'ah, orang yang mengajak orang kepada kebaikan mengikut hawa nafsu dia. Ya, tetapi bukan mengikut sunnah. Kadang-kadang kita ajak orang buat benda baik, tetapi ini bukan yang sebagaimana disarankan oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Malik, orang yang dikenali berdusta dalam bicaranya dengan manusia walaupun dia tidak pernah berdusta tentang hadis Nabi. Dia tak pernah berdusta tentang hadis, tapi kalau dia bercakap dengan orang, orang kata dia cakap 10 boleh pakai 1 je. Hak ni kita jangan jadikan dia guru. Kemudian yang terakhir, orang yang mulia dan soleh tetapi tidak tahu tentang agama. Dia soleh, dia orang baik, tapi dia tak pernah belajar agama. Macam mana dia menyampaikan agama? Ya, jadi itu kita takut yang menjadi ahlul bid'ah tadi itu. Ya. Jadi 4 perkara ini kata Imam Malik, sampaikan dia terlalu berhati-hati menyampaikan dan menerima. Dia kata saya ini hanya seorang manusia. Ya, kadang-kadang saya salah dan kadang-kadang saya benar. Dia kata cermatilah pendapatku. Apa yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambillah kata Imam Malik. Dan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Itu kata Imam Malik. Ya, jadi dia pun rasa macam kadang-kadang tak confident apa yang dia cakap itu betul ke tak betul. Tapi dia dah warning awal-awal. Yang betul ambil, yang tak betul jangan ambil. Tak betul macam mana? Tak seperti mana yang disebut oleh Allah dan juga Rasul. Dan apa yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, tuan-tuan sekalian, tidak halal bagi sesiapa pun mengambil pendapat kami selama ia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Tak tahu, saya ambil di mana kata-kata ini, jangan ambil daripada saya. Ya, tapi hari ini itulah yang Datuk sebut, kita dapat daripada grup WhatsApp kita kan. Ini tak ada orang share lagi ni, mari kita share dulu. Share 10 grup. Ya, tahu-tahu lepas tu barulah orang datang bagi tahu kata apa? Berita palsu. Allah. Kita kena share balik pula berita palsu 10 grup tadi. Pasal kita dah share yang tidak sahih. Jadi itu menjadikan satu kekeliruan dalam masyarakat. Jadi balik kepada macam mana kita dengan dunia hari ini, itulah dia, di mana pun kita cari guru yang terbaik.
sesuai dengan kehendak maqasid syariah tadi. Yang saya pun lupa nak sebut masa soalan yang tadi tentang maqasid, ya, tujuan kita menjaga hukum iaitu yang pertama sekali untuk menjaga agama, kemudian yang kedua untuk menjaga nyawa, yang ketiga untuk menjaga akal, yang keempat untuk menjaga keturunan, dan yang kelima untuk menjaga harta. Dan ini datang secara kronologinya. Dia bukan suka hati kita yang nak jaga harta dululah baru nak jaga agama, tidak boleh. Kita kena jaga apa dia tadi? Agama dulu. Kemudianlah nyawa, kemudian akal, kemudian keturunan, dan kemudian yang terakhir adalah menjaga harta. Jadi apa pun kita buat, kita pastikan adalah yang pertama sekali kita menjaga agama. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Saya tertarik dengan perkongsian subhanallah berkaitan dengan Imam Malik tadi Prof. Dia seorang insan yang hebat, tetapi dalam keadaan yang dia menyampaikan kepada mereka tertentu pula, dia beritahu juga kan berkaitan bahawa apa yang aku sampai yang tak betul tu jangan diikut kan. Itulah betapa hebatnya orang alim dan orang yang kita sedia maklum di negara kita, di alam kita hari ini. Dia betapa menjaga ilmunya dan dia betapa dia memelihara dua perkara sumber yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita, iaitu nakli dan akli, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan para pendengar dan para penonton kita sama-sama pelihara dan jaga, seperti mana juga Prof ada sebut tadi, 5 perkara maqasid yang kita kena pelihara dan jaga dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya kepada panel kita yang ketiga, kepada P.U. Razi. Dan untuk makluman P.U. Razi, ya, hari ini dia semua 75 kan, ulang tahun 75 minit kita berforum, 75 panel dan juga moderator seluruh negara kita hari ini. Dan soalan saya kepada Prof. Prof lah, P.U. minta maaf. InsyaAllah P.U. bakal jadi Prof insyaAllah. Pesanan buat semua yang penonton pada hari ini, ya, berkaitan dengan supaya sebarkan yang sahih dan yang batil ni kita tinggalkan, dan yang kita perbetulkan mana yang salah ni. Dan yang kita nak pastinya, P.U., hari ini kita berada di Negeri Sembilan, negeri yang beradat, dan bagaimana kita nak sebarkannya supaya ianya terpelihara, menepati dengan prinsip kita hari ini di Negeri Sembilan, bersih, muafakat dan sejahtera. Silakan P.U. Baik, terima kasih pada Ustaz Moderator, Ustaz Tengku. Biasa tu, tersilap tu biasa. Saya seminggu 2 ni Prof selalu tersilap. P.U. Raz ni yang P.U. Riz ke? Belum move on lagi, belum move on. Tak apa, saya saudari, jangan risau. Baik, bila Tuan Moderator tanya macam tu, saya kira kepada pengguna, netizen dan sebagainya, cuba pastikan dalam karya kita ataupun dalam tulisan kita ataupun dalam ungkapan kita di media sosial ni tidak ada 3 R. Pertama, race, religion dan juga royalty. Tak ada sentuh tentang kaum. Tak ada isu tentang perkauman. Jangan tulis tentang perkauman, satu. Jangan tulis tentang agama. Maksud jangan tulis tentang agama ni, jangan condemn agama orang lain. Jangan. Nabi dah ajar kita, lakum dinukum waliyadin. Walaupun kita tahu kebenaran dan sebagainya, jangan condemn. Mereka nak buat apa, itu hak mereka. Pastikan ianya menurut perlembagaan yang dibenarkan. Okey. Dan jangan tulis ataupun cemuh berkaitan dengan institusi yang diraja. 3 R tadi. Kalau tuan-tuan, sebab tu saya selalu bagi nasihat, Facebook, contoh Facebook ni muka buku, cerita tentang muka je lah. Ini dicerita kaki, kaki, tangan, semua dalam kain, seluar kain, semua cerita. Kan? Kita tak mau macam tu, sebab setiapnya daripada awal tadi kita sebut ada prinsip dan undang-undangnya. Baik. 3 R ini kalau diamalkan, kita selamat. Tetapi kalau kita nak mendalami lagi akidah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat esok, maksudnya dia tahu setiap kali dia tulis, dia akan dipertanggungjawabkan. Ustaz Tengku, saya jadi pendakwah, ialah orang sebut pendakwah selebriti. Kalau P.U. ceramah kat Kelantan, orang panggil penyu lah. Tapi nasib baik kat Negeri Sembilan, jangan kata kita yang P.U. ni pun tak kena, macam-macam kena.
Kadang-kadang dia tulis, dia komen ke Facebook dan sebagainya, kata sampai dia ni ada pasang CCTV ke rumah aku ni. Semua benda dia tahu. Sampai kan kita ni macam traumatized lah, rasa nak berhenti jadi pendakwah. Tak boleh juga. Kata Hasan al-Banna, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang sebut la ilaha illallah, maka dia adalah pendakwah, pengajak. Sebagaimana Ustaz Zaidi sebut, bukan asatizah saja. Semua orang. Sebelum pandemik COVID ni, saya sempat buat rakaman di Jepun. Buat rakaman sebulan lebih kurang di Jepun. Rakaman cerita tentang dakwah, mendalami orang Jepun, bagaimana mereka tiap pagi di Tokyo sendiri lebih daripada 3 juta orang yang menaiki train laju, train dan sebagainya. Kemudian mendalami lagi bagaimana walaupun negara mereka maju, tetapi kadar bunuh diri paling tinggi di dunia. Maksudnya mereka tak ada hala tuju. Tapi mereka kata kat saya, dia kata, Ustaz, kami dah siapkan untuk kamu kamera, teknologi, TV, kecanggihan itu. Tetapi kenapa dakwah tak sampai ke Jepun dengan luas sekali sebagaimana kita di Malaysia? Sebab tu mereka suka hantar pendakwah daripada Jepun datang ke Malaysia. Mereka takkan hantar ke Timur Tengah, mereka takut. Malaysia dia moderate, dia sederhana. Apa maksudnya? Maksudnya selagi kita ada prinsip itu, tuan-tuan, perempuan, apatah lagi kita berada di bumi yang beradat Negeri Sembilan ni. Kita jaga institusi diraja kita, kita jaga agama kita, kita jaga kesopanan kita. Sesama kita ni akhlak jaga. Sonyom, tengok Datuk Pengarah, sonyom. Tak jadi nak marah. Kan, kalau orang sonyom, orang lembut, cakap baik dan sebagainya, tak jadi nak marah. Apatah lagi kita di Negeri Sembilan ni. Dengan kalau majlis taklimnya dan sebagainya sedang mengalami evolusi dakwah dengan cara yang baik. Jadi bila mereka sebut tu saya teringat, mereka dah siap semua dah teknologi, kenapa tak guna pakai? Maka hari inilah zamannya. Kalau kita kata kerana pandemik kita risau dan sebagainya, yes, inilah evolusi dakwah yang kita mahukan. Kita share ilmu, kita like ilmu. Apatah lagi kalau nak cari yang sahih, sudah pasti RTM akan memastikan maklumat itu sahih. Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan akan pastikan maklumat yang disampaikan itu sahih. Dan jabatan-jabatan yang tertentu, JAKIM dan sebagainya, maka pilihlah saluran perdana yang ini, yang ada panel-panelnya. Kalau kita kata yang lain belum tentu, sebab belum ada pakar rujuk dan panel-panelnya. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian. Kerana itu, dalam kita berada di Negeri Sembilan ini, kita ucapkan tahniah kepada kerajaan negeri, kepada Jabatan Agama Islam kerana mengekalkan kesahihan itu daripada berita-berita yang sumber-sumber yang sahih kepada kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada PU di atas perkongsian tadi. Dan ingat para penonton dan para pendengar, 3R itu tadi. Jagalah, peliharalah 3R itu tadi. R yang pertama race ya, PU perkauman, R yang kedua religion, agama, dan ketiga royalty. Dan bila kita jaga 3 ni dan kita ingat balik kata-kata beliau tadi, pandangan daripada Hasan al-Banna, sesiapa yang berkata la ilaha illallah adalah dai. Maka kita semua yang hadir pada hari ini, para penonton, para pendengar yang dengar pada dalam forum kita pada hari ini, pastikan anda semua dai. Jangan anggap asatizah saja dai. Dan yakin dan percaya kita sampai yang baik-baik, kita sebar yang baik-baik, kita akan dapat yang baik-baik insya-Allah. Seterusnya kita kembali kepada sahabat saya, Saudara Ahmed. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Tengku. Yang mana sebentar tadi Ustaz, kalau saya tengok di Facebook page Negeri FM Official live sekarang ni, yang mana banyak dan juga orang kata tu komen serta soalan yang dilontarkan oleh netizen dan juga masyarakat serta penonton kita menerusi live ni. Tapi kita dapat ambil seperti mana yang saya dapat makluman daripada pihak penerbit, kita ambil soalan yang kita rasa kata tu penting juga untuk kita tahu dan sebagainya. Jadi kalau kat sini saya dapat tengok dan juga lihat soalan daripada Haikal Ashraf Hayatuddin. Katanya, saya melihat beberapa individu yang terkenal di alam maya sering memberi bantuan kepada masyarakat dan membuat hantaran mengenai aktiviti itu di akaun media sosialnya. Ada yang mempertikaikan perbuatan tersebut walaupun ianya secara terang perkara yang baik. Kata, apa pendapat Datuk mengenai isu ini? Jadi di sini soalannya Ustaz, memang dah tuju kepada Datuk.
Jadi saya tak dapat Nabi kata siapa dah. Yang dalam ni Datuk seorang ni lah. Datuk seorang. Jadi oleh itu Ustaz, mungkin Datuk boleh respon sedikit berkaitan dengan soalan yang dilontarkan oleh penonton kita di Facebook page Negeri FM Official. Muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tak salah kalau kita nak zahirkan apa kebajikan kita buat. Yang saya sebutkan tadi. Tetapi kita kena memahami kita punya sekeliling keadaan. Kita bukan bermaksud bila kita buat kebaikan, orang lain tak buat. Tapi itulah yang akan diterima oleh netizen. Kita tengok kan, katalah Ustaz Tengku, hari ni dia pergi sikat rambut orang tua mana tu. Orang kata orang lain tak menyikat rambut orang tua lah, Ustaz Tengku seorang je. Sedangkan tuan-tuan, orang lain ni ada yang menyempu kutu orang tua tu, macam-macam. Jadi sepatutnya, orang yang nak menzahirkan amal baik ini, dia nak beri contoh baik kepada orang lain, dia ada sedikit ulasan. Dia hanya komplimen orang lain. Itu maksudnya, bahawa sebenarnya saya adalah orang yang bersama-sama juga dengan orang lain. Macam tu. Dia jangan sampai tahap orang akan mengata bahawa orang ni tak buat kerja, orang ni tak buat kerja. Dia tidak membina suasana baik. Itu maksudnya. Tetapi kalau dia macam Ustaz Tengku ataupun pegawai saya, orang kerajaan macam saya ni, buat kerja tak tunjuk kat orang. Sebab dia tahulah memang kerajaan itulah kerja dia. Tadi Jabatan Agama pergi cat rumah orang dengan NGO 3-4 kumpulan. Nasib baik saya tak ambil gambar. Kau tak orang kata ni jabatan lain semua tak guna. Dia akan jadi macam tu. Sebab itu kita kena selalu appreciate orang lain. Saya datang ini barangkali memberi bantuan kepada orang ini, dan saya yakin ada orang lain sebelum dah datang. Macam tu. Kita jangan berasa bahawa seronok seorang, sebab dia akan melumpuhkan suasana dakwah yang timbul, yang wujud dalam hati manusia lain. Kan? Jadi itulah pendapat saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbagi Datuk. Sebentar tadi mengenai soalan yang telah pun dilontarkan oleh penonton kita di Facebook page Negeri FM Official. Selain daripada platform yang kami sediakan di live Facebook page Negeri FM Official, anda juga boleh saksikan kami ataupun boleh dengar kami secara dalam talian menerusi rtmclick.rtm.gov.my, atau anda sendiri boleh memuat turun aplikasi tersebut di Play Store, App Store dan juga Huawei App Gallery untuk dengar kami secara dalam talian. Sebab apa Ustaz kan? Hari ini medium kita memang sangat luas. Untuk kita mendapatkan ilmu dan sebagainya sangat luas, bukan terhad kepada di masjid saja, tapi seperti mana yang disebutkan oleh yang berbagi Datuk tadi, kalau kita buka sampai 1000 orang boleh dapat tengok. Alhamdulillah. Jadi kita kata tu sangat mudahlah untuk kita menimba ilmu sekarang ni, dan juga untuk kita menyampaikan ilmu juga dan juga menyampaikan manfaat kepada orang lain sangat mudah juga. Kalau kita dapat kongsikan sesuatu perkara yang baik untuk orang lain juga sangat bagus. Sebab apa pesan Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Jadi saya serahkan semula kepada moderator, iaitu Ustaz Tengku. Silakan Ustaz. Terima kasih Saudara Amir. Hai bat Saudara Amir. Kalau hadis Nabi SAW. Jadi itulah dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan yang saya paling suka tadi, saya nak lantunkan kepada para pendengar dan penonton bahawa Datuk Muhammad Zaidi tadi ada sebut berkaitan appreciate daripada orang lain. Dan kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, contoh forum kita pada hari ini yang berusaha untuk mengadakan forum ini, semua yang hadir, baik daripada kameraman, baik daripada pengacara, baik daripada penerbit, baik daripada penonton, baik yang daripada jawatankuasa masjid ini, semuanya terlibat. Atas dasar apa? Usaha kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati, para penonton juga, para pendengar, share dengan forum kita pada hari ini pun adalah satu gerakan yang terbaik. Sebab bila kita share forum kita hari ini adalah yang tepat dan yang sahih sahaja. Jadi seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sebenarnya dah berada pada situasi penghujung forum kita pada hari ini. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita memang hari ini 75 minit kita bersama-sama untuk kita punya forum pada hari ini. Dan insya-Allah, memandangkan soalan daripada Facebook telah ditanya kepada Prof Mahdia dan juga kepada Datuk, dan untuk akhirnya saya menjemput PU Razi untuk memberi sedikit rumusan dalam perkongsian kita pada hari ini dengan apa yang disampaikan oleh panel-panel yang lain. Dan kita nak maklumkan juga, RTM ni kita sedia maklum dah 75 tahun dalam media,
dan perkongsian apa-apa berita yang terbaik pada hari ini. Dan saya ingin bertanya kepada PU, adakah sesuai dan bagaimana RTM mampu menjalankan peranannya dalam menyebarkan syiar Islam di negeri ini dan di negara ini, dan juga mungkin sebagai satu medium pembaharuan yang terbaik kepada penyampaian pada masyarakat, insya-Allah. Silakan PU. Baik, terima kasih pada Tuan Moderator. Soalan yang dibagi kepada saya semua susah-susah lah. Baik, sebagai orang yang generasi tak berapa X, tak berapa Y, tak berapa Z, jadi semua saya pukul, kan, maksudnya semua saya berada, saya melihat bahawa generasi hari ini mereka nak yang segar. Yang segar ni maksudnya kalau dia dah tengok di TV-TV yang lain, bila RTM kemukakan ini sama, ini copycat dan sebagainya, kita nak yang segar. Dengan credibility yang ada pada RTM, saya yakin stesen lain yang akan follow RTM. Sebab kita pun membesar dengan RTM. Kita tengok TV RTM, kita dengar rancangan radio RTM. Sebagai contoh, forum perdana yang kita anjurkan pada malam ini. Saya setuju sangat bila Ustazah kata kalau rancangan agama, orang kata forum perdana. Nombor satu, mesti forum perdana. Dan tuan-tuan kalau tengok evolusi forum perdana, dia bukan ustaz seorang-seorang cakap dah. Dia akan ada panel, dia akan sembang ni, dia ada luar negara, lintas langsung. Itu yang kita maksudkan. Dia segar. Maksudnya, biar orang yang ikut kita, bukan kita ikut orang. Dan rancangan-rancangan terbitan agama ni, saya nak bagi tahu para penonton semua, memang rancangan agama rating yang paling tinggi di semua saluran media yang ada di Malaysia. Pagi, rancangan agama. Malam, rancangan agama. Yang tengah hari, petang itulah yang baru Datuk Zaidi sebut tu, yang nenek-nenek nak kira gambir tu, time tu lah. Pasal rancangan boring masa tu. Masa tu lah. Tapi pagi rancangan agama ada, tuan-tuan buka lah TV dan sebagainya, ada rancangan agama. Malam pun ada rancangan agama. Dan sudah pasti, kalau di RTM, panelnya, pakar rujuknya adalah mereka-mereka yang telah dipilih. Bukan sembrono, bukan siapa-siapa saja boleh bercakap, tetapi bercakap berdasarkan ilmu dan credibility. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut apa lagi yang kita akan kemukakan, saya ingat lagi cita-cita saya masa saya habis belajar di peringkat diploma. Saya teringin nak jadi imam Masjidil Haram. Teringin. Masa tu buka pukul 2 pagi, buka TV2 RTM, siaran langsung daripada Masjidil Haram. Dengar bacaan Abdul Rahman Sudais, talfahu wujuhahumun nar hum fiha kanihun. Bacaan itu menyebabkan saya sendiri, ya Allah, bercita-cita kalaulah aku boleh jadi imam Masjidil Haram. Bukan sebab apa, sebab nak suasana tu, dengan nak pergi Mekah tu, nak pergi belajar sana, cita-cita ni kerana apa? Melihat rancangan yang disediakan oleh RTM tu. Tapi apa kan daya, bila sampai sana, tak nak dah jauh. Jauh tak boleh terima jadi imam Masjid Mekah. Dia nak kena orang Arab, hidung mancung. Tu yang kalau masuk pertandingan, muka macam saya ni tersengkir awal lah. Pasal muka macam artis-artis Korea ke kan. Itu dari sudut angle TV dan sebagainya. Baik, tapi kita nak bagi tahu sangat banyak program-program yang baik yang boleh menjadi inspirasi, yang itu yang akan kita ketengahkan supaya program agama tidak lagi dry, kering. Bukan sekadar ustaz bercakap, tetapi banyak segmen, banyak hala yang boleh dituju dari angle yang boleh dilihat, dan itulah yang kita nak persembahkan kepada masyarakat. Wallahualam. Okey, terima kasih PU Razi di atas perkongsian yang hebat tadi dan rumusannya. Dan kita sedia maklum para pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seperti mana PU Razi kongsikan dalam kita punya perkongsian pada hari ini, iaitu kita hari ini medium-medium daripada TV dan juga media sosial yang lain kena kreatif lah, ya. Kita kreatif dengan gaya baharu kita hari ini, dan daripada kita kecil tu, dan kita sudah maklum RTM ni kita dah lama kenal lah, daripada kita lahir lagi. Daripada saya kecil dulu pun RTM juga kita tengok, daripada pagi tengok TV pendidikan, lepas tu adalah dia punya siaran-siaran. Dan Alhamdulillah bila PU Razi memaklumkan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa hari ini rating agama, siaran agama adalah rating yang tertinggi di negara kita,
di negeri kita, insya-Allah mungkin ada hikmah satu hari nanti. Saudara Meh, apa-apa yang kita nak boleh kongsikan? Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana apa Negeri FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda semua. Itu saja Ustaz Tengku. Silakan. Okey, terima kasih kepada kita semua daripada RTM Negeri FM Official ini, para penonton semua. Kita dah berada pada penghujung kita punya forum pada hari ini, dan saya rasa ribuan terima kasih kepada 3 ahli panel kita yang hadir, dan juga rakan penyampaian bersama dengan saya, dan juga para pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Ingat dan sentiasa remind kepada minda kita 92.6, 95.7, 107.7, iaitu Negeri FM Official. Sentiasalah kita mendengar dan kita like Facebook Negeri FM Official. InsyaAllah kita akan dapat yang sahih dan tepat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam perkongsian pada hari ini, saya sebagai moderator, saya mohon maaf sekiranya ada sebarang salah dan silap sepanjang saya mengendalikan forum kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 ahli panel, dif-dif jemputan, hadirin dan hadirat, para penonton, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan makruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin yang hadir pada hari ini, kami pihak GFM ada menyediakan sedikit jamuan, boleh diambil di bahagian ruangan bawah Masjid Ibn Sumban. Kami ucapkan ribuan terima kasih, dan juga para tetamu yang berhormat, kita untuk tunggu sebentar untuk kita ada sedikit untuk penyampaian cendera hati daripada pihak kami.